Dalam video kali ini, kita nak review beberapa peronak EPL yang telah pun berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni kita nak review beberapa peluang EPL yang dah pun berjalan. Makin hari makin dekat penghujung liga, makin banyak drama yang berlaku. Kalau hang tengoklah ni dekat EPL bukan setakat battle top 4 je ada. Ada battle untuk jadi champion iaitu Arsenal dan juga pasukan Manchester City, dan ada juga relegation battle antara tempat ke-12 sampai tempat ke-20. Bagi aku relegation battle musim ni sangat-sangat menarik lah, sebab banyak tim yang terlibat dan kedudukan daripada tanggal ke-12 ke-20 tu sangat-sangat dekat. Dan Chelsea pun nampak macam nak menyebok juga masuk relegation battle. Dan game pertama aku nak review adalah game pasukan Wolves dengan pasukan Chelsea. Another day, another Chelsea. Kalah 1-0. Walaupun mereka dah berganti jurulatih, tapi mereka still meletihkan fan-fan Chelsea. Kalah lagi dalam game ni. Dalam game ni secara taktikal, Lampard telah switch formation selalu Chelsea guna musim ni, iaitu formation yang selalu Tuchel guna dan juga Graham Potter guna, iaitu 3 centre back dekat belakang. Kali ni Lampard masuk dengan filosofi permainan dia, iaitu 4 dekat belakang. So dia gunakan formasi tradisional 4-3-3. Macam biasa Chelsea pegang game tapi kalah. Tapi kalau compare berdasarkan game-game lepas tau, gameplay kali ni agak bosan sikit lah berbanding game-game lepas. Macam contoh lawan Liverpool dalam game lepas kan, bagi aku gameplay waktu tu menarik, cuma mereka tak menang. Tapi waktu lawan Wolves ni gameplay nampak agak membosankan dan kurang intensity dan juga kurang kreativiti dalam pasukan. Aku rasa macam tambah masalah lagi ada lah, sebab sebelum ni Chelsea ada intensity, Chelsea ada kreativiti, cuma tak ada finishing je. Tapi dalam game ni mereka tak ada intensity, mereka tak ada kreativiti. Finishing tu jangan doa abang lah, selagi Havertz main striker, hang tunggu dapat penalti pun benda tentu dia dapat skor. Dan kali ni defense Chelsea masalah. Dan kalau hang perasan, walaupun Chelsea bola sebiji dalam game ni, hang tengok macam mana pemain-pemain Chelsea adapt waktu pemain pasukan Wolves daripada buat shoot daripada lock kotak penalti, ataupun pasukan Wolves bila nak shoot. Kurang sangat pemain Chelsea nak buat blocking. Bagi aku back four pasukan Chelsea, 2 okey, 2 orang masalah. Iaitu bahagian centre back bagi aku okey lah. Kole balik memang cukup baik lah walaupun posa. Cucurella dengan Reece James attacking bagus, tapi defend dalam game ni agak hambar. Cucurella jangan duk habang lah. Sepatutnya bola shoot daripada Nunes tu dia lah player yang kena halang, tapi dia lambat buat keputusan, lalah kali Nunes berjaya shoot masuk dalam gol. Kalau hang compare bila play Chelsea dan juga play Wolves nak buat shot, bila play pasukan Wolves nak buat shot, pemain Chelsea memang jarang gila nak block shot tu. Tapi bila play Chelsea nak buat shot, play pasukan Wolves dia pun berjaya block dengan cukup baik. Dalam game ni Chelsea ada 8 shot yang kena block tau. Dan aku excited tengok seorang player ni, iaitu player Chelsea, iaitu Modric. Aku harap lepas ni dia diberikan lagi kepercayaan untuk bermain, sebab aku dapat nampak eager dia untuk menang tu. Walaupun dia tak dapat buat something dalam game ni, tapi aku dapat nampak eager dia tu. Dan mungkin kalau dia ni diberikan lebih peluang, mungkin dia dapat perform dengan cukup baik. Gol Nunes tu tak boleh nak kata apalah, Kepa tak boleh save. Tapi kalau hang tengok balik gol-gol yang Chelsea bolos, semua gol-gol cantik tau. Dan gol-gol cantik tu kalau hang tengok balik, sebenarnya defense Chelsea miscommunication. Dan aku tengok ni bukan aku cakap kebanyakan fan Chelsea ramai masih menyalahkan Kepa sebab Kepa tak boleh save bola tu. Bagi aku bola tu susah lah untuk save. Ramai juga nak Chelsea ni gantikan Kepa untuk dapatkan goalkeeper baru. Hampa fan Chelsea hampa nak ke Kepa ni digantikan, ataupun hampa nak dia stay dekat goalkeeper Chelsea? Kita masuk ke game kedua, iaitu Spurs lawan dengan pasukan Brighton. Ni pun boleh kata battle top 4 juga, sebab Brighton pelan-pelan mereka nak masuk top 4. Tapi dalam game ni Spurs berjaya kalahkan Brighton dengan keputusan 2-1. Game panas, Spurs punya tempo game memang cukup baik. Tapi sayang mat, lepas mereka skor, mereka turunkan tempo game. Cara style ni handle team sebiji macam Antonio Conte, sebab dia ni kan pembantu Antonio Conte. Lepas depa skor sebiji, depa terus turunkan tempo. Lagi-lagi lepas Lewis down tu skor, jadi 1-1. Sepatutnya daripada awal Spurs yang serang, tiba-tiba lah ni Brighton yang serang pula. Spurs terpaksa main counter attack. Lepas tu adalah satu insiden yang aku tengok kat tepi padang tu, kesian jugalah. Waktu tu Di Zerbi tengah gaduh dengan staff Spurs. Mungkinlah depa ajak dia masuk Spurs season depan tu dia mengemuk kot. Style ni seorang-seorang duduk dekat situ tengok game acah-acah macam tak tahu apa-apa kan. Dia kata macam aku hanyalah kentang, aku tak tahu apa. Tiba-tiba kena kad merah juga mat. Kesian kat dia. Tapi bagi aku dia kena kad merah tu lah yang membuatkan Spurs boleh menang dalam game ni. Sebab apa? Sebab bila Sterling ni keluar, orang yang handle Spurs tepi padang adalah Ryan Mason. Dan hang dapat nampak perubahan drastik yang Ryan Mason buat bila dia jaga kat tepi padang. Dia push Spurs higher untuk dapatkan gol. Dia tak bagi Spurs main dekat bawah dah, buatkan pasukan Brighton yang tadi mula-mula serang, depa pula yang kena serang. Dan lepas Ryan Mason jaga dekat tepi padang tu, hang dapat nampak pasukan Spurs memang attack kau-kau. Kane dengan
Son cuba dapatkan gol. And last dapat juga gol kedua daripada pasukan Spurs dijadikan oleh Harry Kane. Tapi sebelum tu sembang sikit lah pasal gol Son. Memang cukup cantik lah, gol ke-100 dah dalam EPL. Salah satu legend bola sepak yang kita kena ingat lah. Tapi dia ni kena menang trofi satu lah, bagi orang ingat sikit pencapaian dia ni. Kesian kadang mat, takkanlah nanti nak tengok pencapaian ada Audi Cup je dekat bawah tu. Dan dalam game ni aku boleh kata agak kontroversi sikit lah. Ada satu insiden iaitu kekasaran dalam kotak penalti. Højbjerg buat foul dekat Mitoma. Bagi aku foul tu jelas tau. Tapi VAR tengok sat je, depa kata check complete. Bagi aku dalam situasi tu pasukan Brighton layak dapat penalti. Sayang amat sebab Brighton tengah liga top 4 juga. Dan lain kali bila Spurs menang, Brighton jatuh sampai nombor 7. Dan ni adalah kekalahan pertama pasukan Brighton sejak bulan Februari. Tapi bagi aku good game lah, pasukan Spurs memang deserve menang dalam game ni. Dan next game adalah pasukan Newcastle dan juga pasukan Brentford. Game intense mat. Newcastle memang lihat gila nak kalah dalam game ni. First half Brentford punya, second half Newcastle punya. Separuh masa pertama pasukan Brentford banyak buat attack, pasukan Newcastle banyak bertahan. Pasukan Newcastle dalam game ni depa cuba main counter attack, tapi memang gagal gila. Dalam separuh masa pertama pasukan Brentford sepatutnya dapat 3 gol tau. 2 penalti, satu masuk satu tak masuk, satu lagi gol Tony tu dibatalkan sebab offside. Tapi masuk second half aku boleh kata Eddie Howe masterclass lah. Dia push play dia untuk dapatkan gol tau. Hamailah main away waktu tu hang ketinggalan 1-0. Dia berani ambil risiko push play dia untuk dapatkan gol. Sebab dalam keadaan macam ni kalau hang push play hang high untuk dapatkan gol, boleh jadi kemungkinan hang ni akan kena gol kedua ataupun gol ketiga. Satu benda Eddie Howe buat pada separuh masa kedua yang dia tak buat pada separuh masa pertama adalah dia overloadkan dekat bahagian midfield. Hang boleh tengok beza sangat ketara waktu first half dengan second half. Second half midfield Newcastle memang penuh depan kotak penalti. So buatkan selalu situasi akan jadi 2 lawan 1, paling kurang 1 lawan 1. Tapi selalu situasi akan jadi 2 lawan 1 lah. Itulah dalam game ni pemain Newcastle mudah sangat nak masuk dalam kotak penalti pasukan Brentford. Lagi-lagi dengan ada Trippier pula yang selalu buat cross-cross cerdik dalam kotak penalti. Memang senang Newcastle nak pecahkan low block pasukan Brentford second half ni. Dan pemain yang rajin dalam game ni tak kira lah tengah attack kat tengah defend ke, macam biasalah Bruno Guimaraes. Tapi dalam game ni kredit kena bagi banyak juga dekat Pope, iaitu goalkeeper pasukan Newcastle. Walaupun dia tak ada clean sheet dalam game ni, tapi dia banyak selamatkan Newcastle lagi-lagi dekat hujung separuh masa kedua. Sebab aku rasa game ni pasukan Brentford depa pun tak mau kalah, depa nak paling kurang seri sebab lah ni depa pun tengah liga tepat dekat Europe. Tapi dalam game ni dekat hujung second half banyak gila percubaan yang depa buat, tapi Nick Pope memang kata not today lah bro, kami menang hari ni, so hampa tak boleh score. Memang padu lah performa dia. Dalam game ni dia telah buat 5 save crucial termasuk 1 save penalti. So tu game Brentford dengan Newcastle. Game ni sepatutnya sebenarnya MU patut menang besar tau. Banyak gila chance mat. Sebab bagi aku MU memang kena menang besar kalau ada peluang macam ni. Sebab lah ni goal different MU memang sikit tau. Kalau hang tengok dekat table EPL, hang tak tengok point, hang tak tengok team yang ada tu, hang tengok goal different saja, hang akan pelik macam mana team ni duduk dekat nombor 4. Goal different tak sampai 10 pun. Sebab musim ni Manchester United masalah dia, walaupun skor banyak juga, tapi Manchester United walaupun banyak clean sheet, banyak bolos jumlah gol yang banyak dalam satu game. Contoh bolos dengan MC sampai 6 biji, dengan Liverpool sampai 7 biji. Campur dua tu dah 13 gol different dah tau. So bila ada peluang macam ni, Manchester United memang kena skor gol banyak. Tapi sayang finishing tumpoi, tambah pula Pickford dalam game ni memang macam mana noya. Perform gila habis ada ni. Defense Everton memang barai amat. Pickford dalam game ni sampai tersenyum tau bila dia bolos gol MU score. Sebab memang dia dah try semua benda yang dia boleh buat, tapi sayang defense Everton terlalu rapuh dalam game ni. Game ni aku tak tahulah apa yang Sendak fikir. Sebab lawan dekat Old Trafford, depa lawan dekat away, tapi depa main highline tau. Depa push untuk dapatkan gol. Aku rasa kemungkinan depa ni push untuk dapatkan gol, lepas tu depa nak main bertahan. Tapi silap lah mat, depa main kat away. Depa team yang tak di-favourite kan. Bila depa main highline, lagi-lagi depa punya defense ni tak laju, mudah gila MU nak pecahkan depa punya defense. Dengan satu long ball je boleh terus MU pecahkan defense depa. Banyak kali tau dalam game ni, bukan sekali MU buat line breaking pass dekat depa. Lagi-lagi defense depa, Seamus Coleman tu asyik terjatuh je. Dah macam ketejun dah aku tengok. Dalam game ni kan, bila aku tengok lineup pasukan Manchester United, bila aku tengok Rashford start as striker. Kalau hang compare Rashford dengan Whitehorse, memanglah Rashford lagi bagus daripada segi teknikal, daripada segi semua benda. Tapi satu benda yang kena ingat Rashford ni dia bukan pure number 9. Dan hang dapat nampak dia struggle dalam game ni. Sebab bagi aku insting penjaring gol dia tu tak ada. Dia boleh score gol, tapi bukan boleh score gol sebagai number 9. Hang dapat nampak dalam game ni dia ada banyak chance tapi tak dapat disudahkan. Depan-depan Pickford pun dia sepak tepat dekat Pickford. Hang cuba tengok beza finishing dia dengan finishing Anthony Martial. Hang tengok gol kedua Manchester United tu lah. Aku rasa kalau tempat Martial
waktu tu adalah Rashford. Aku rasa takkan gol. Sebab dapat nampak betapa tenang mati depan gol untuk skor gol kedua tu. Dia sempat tengok Pickford dekat mana sebelum dia buat shoot. Rashford bagi aku adalah pemain yang bagus daripada segi technical ability, tapi daripada segi finishing dia bukan pion number 9. So bila dia start sebagai striker tengah dalam game ni, walaupun attacking Manchester United laju dan juga lancak, tapi nampak dia ni struggle untuk skor. Sebab tu bukan posisi asal dia. Dan posisi asal dia adalah winger. Tapi buat masalah mungkin Erik ten Hag tak mau risikokan Anthony Martial, sebab macam patah lah kalau dia ni start daripada awal minit 60 ke minit 30 ke keluar lah dengan muka tak bersalah dia tu, injet masuk dalam hospital 3-4 bulan baru masuk main balik. So tu kemungkinan Erik ten Hag tak mau risikokan nak mainkan Anthony Martial daripada awal, dan mungkinlah nanti next game Martial akan main daripada awal balik. Dan dalam game ni ada satu berita buruk, iaitu Rashford injet. Tapi kalau Rashford boleh pulih, tu kira memang bonus gila. Kalau dia tak boleh pulih pun bagi je lah dia rehat, sebab lama sangat dia main. Kesian juga dekat dia. Dan dalam game ni ada beberapa player yang betul-betul perform lah, macam Maguire. Maguire dalam game ni bukan Licha jaga dia tau, dia yang jaga Licha. Bagus gila. Dan kembalinya Eriksen dalam line up. Nampaklah bila Eriksen masuk tu Bruno Fernandes tak terbeban tau. Bruno Fernandes yang dah lama dah main dekat attacking midfielder ataupun center midfielder, bila Eriksen masuk dia boleh main dekat winger tau. Bila Bruno main dekat winger, ni menunjukkan tugas untuk buat creative pass adalah dekat Eriksen, bukan dekat Bruno Fernandes. Hang dapat nampak lah Bruno memang release gila bila Eriksen masuk. Tapi dalam game ni Bruno Fernandes memang cukup mantap lah. 6 big chances dia telah buat tau. Dan man of the match bagi aku Bruno Fernandes lah. Walaupun McTominay dalam game ni pun perform. Kalau tengok cara Erik ten Hag gunakan McTominay ni berbanding game Newcastle tu, waktu game Newcastle McTominay banyak ditugaskan untuk bawa bola dan tunggu dalam kotak penalti untuk skor. Tapi McTominay bukanlah seorang player ada technical ability yang bagus. So bila Erik ten Hag nampak benda ni dalam game lepas dan juga game lawan Everton ni, Erik ten Hag tugaskan bila McTominay dapat bola, dia kena release cepat-cepat dan buat larian masuk ke dalam kotak penalti. Tapi dia bukanlah buat larian untuk terus tunggu dalam kotak penalti, dia akan buat larian lambat. Satu untuk shield kalau Manchester United kena counter attack, satu untuk buat leg run masuk dalam kotak penalti untuk skor gol, yang mana leg run ni selalu gagal dipandang dengan baik oleh defense pasukan lawan lah. Bagi aku good game lah, tapi sayanglah MU tak menang besar dalam game ni. Tapi okey lah, dapat 3 poin pun dah cukup baik lah, sebab lah ni dalam top 4 battle. Kita masuk ke next game pula, MC dengan Southampton. Sorry lah, yang ni aku tak tengok mak, kita recap je. MC menang 4-1 dalam game ni. Haaland menjadi pemain ketiga yang berjaya skor 30 gol ke atas untuk pemain-pemain dekat EPL pada musim pertama. Dan kemungkinan Haaland akan pecahkan rekod lah. Bukan setakat pecahkan rekod Salah dalam 38 game, dia kemungkinan boleh pecahkan rekod Alan Shearer, iaitu 34 gol Liga. Still ada banyak lagi game untuk City main, dan kemungkinan tak mustahil Haaland boleh pecahkan rekod tu, melainkan dia injet lah, tiba-tiba kukuk dia injet ke apa kan. Dan Manchester City lah ni ada 1 game in hand, dan kalau dia menang satu game ni, dia akan jarak just 3 poin je dengan pasukan Arsenal, dan nanti akan ada perlawanan dekat Etihad nanti. Bagi aku battle untuk jadi champion musim ni memang cukup panas lah. Dan kemungkinan besar Arsenal boleh terciduk juga, sebab jadual mereka pun tough juga dekat ujung-ujung. So kita masuk ke next game seterusnya, iaitu pasukan Arsenal lawan dengan pasukan Liverpool, iaitu mereka seri 2-2. Aku tengok line up agak goyah sikit lah untuk pasukan Liverpool. First Curtis Jones start, lepas tu Diogo Jota start, Nunes tak start. Aku agak frah lah sebab Nunes tak start. Untuk separuh masa pertama, attacking pasukan Arsenal, bagi aku benda pertama yang bagus mereka buat dalam game ni adalah mereka berjaya adapt dengan pressing pasukan Liverpool. Macam apa tahu Liverpool adalah pasukan yang selalu buat intensity pressing yang tinggi, tapi Arsenal berjaya adapt dengan pressing tu. Dengan adanya Ramsdale yang selalu buat long ball clearance yang selalu memecahkan pressing pasukan Liverpool. Defense pasukan Liverpool memang teruk gila waktu first half. Memanglah bagus juga attacking pasukan Arsenal. Tapi kalau tengok balik 2 gol pasukan Arsenal tu, kalau defense Liverpool solid, mereka takkan bolos lah gol macam tu. 1 gol Martinelli, Van Dijk assist memang cukup baik lah. Dia ni memang bagus gila assist dekat Martinelli. Mungkin dia ni kecil-kecil fan Arsenal kot. Satu lagi gol Gabriel Jesus, dia boleh tanduk bola masuk, sedangkan ada Van Dijk yang lagi tinggi depan dia. Dalam game ni aku tak boleh nak salahkan Van Dijk sangat tau daripada segi defense. Aku nak salahkan Konate. Kat mana Konate duduk hang tengok bila dia pun bolos gol tu. Konate selalu out of position tau. Dia selalu biarkan Van Dijk seorang-seorang jaga defense line. Sepatutnya Konate kena duduk dekat line defense, ataupun mungkinlah tu arahan Klopp untuk dia ni keluar ganggu pemain pasukan lawan. Tapi bila dia keluar kacau, lepas tu tak dapat bola, bila dia terlepas bola memang akan bagi kesukaran gila dekat Van Dijk. So Arsenal boleh leading sampai 2-0. Tapi still aku rasa waktu tu Arsenal masih lagi payah nak menang, sebab ni Anfield. Sebab kalau Liverpool skor 1, mungkin semangat mereka akan naik dan mungkin mereka ni boleh menang 3-2 ataupun seri 2-2. Sebab aku rasa kalau Arsenal skor sampai 4 biji pun Liverpool mesti akan boleh ligan balik lah. Dan dekat ujung separuh masa pertama dapat juga Liverpool gol daripada Salah. Tapi bila masuk second half, aku agak frust sikit lah dengan taktikal pasukan Arsenal. Sebab apa? Sebab Arsenal main bertahan. Arsenal dalam second half memang cuba main bertahan dan cuba main counter attack. Satu kesilapan lah bila lawan dengan pasukan Liverpool. Liverpool musim ni, kalau satu pasukan
pasukan tu nak kalahkan depa bukan dengan cara main counter attack dengan depa. Sebab Liverpool adalah satu pasukan yang bagus yang boleh memecahkan low block pasukan lawan. Depa ada Trent Alexander-Arnold yang boleh pecahkan low block. Ada Andy Robertson yang boleh pecahkan low block. Ada juga Mo Salah yang boleh tarik defender pasukan lawan untuk keluar daripada kotak penalti. So memang kalau hang main low block lawan dengan pasukan Liverpool memang silap besar. Memang waktu second half Liverpool boleh dikatakan memang own Arsenal lah. Banyak gila chance Liverpool ada. Dalam kali Liverpool dapat penalti, tapi tak tahulah Salah mungkinlah sok tadi lupa makan kurma. Dalam game ni dia main bagus, cuma tak ada luck je mat. Penalti tak masuk. Rashford dah salah dah tu. Salah tu pula dia salah pula. Nama dah lah salah, lepas tu Salah lagi ambil penalti. So keputusan kekal 2-1. Dan Liverpool kekal serang betul-betul lah. Banyak gila percepatan yang depa buat. Dan bila masuk Bobby Firmino, bila masuk Darwin Núñez, attacking pasukan Liverpool lagi bahaya. Dan akhirnya Liverpool berjaya juga dapatkan gol melalui jaringan Bobby Firmino. Tapi dalam game ni pasukan Arsenal patut berterima kasih dekat Ramsdale lah. Ramsdale memang banyak gila save yang dia buat. Bukan save yang biasa, save yang memang crucial gila. Bagi aku Ramsdale man of the match. So Liverpool aku rasa mereka still lagi dalam top 4 battle kalau mereka boleh menang semua game yang berbaki. Untuk pasukan Arsenal pula, lepas ni mereka akan ada jadual yang susah. Mereka masih lagi belum lawan dengan pasukan MC, masih lagi belum lawan dengan pasukan Newcastle, ada lagi akan lawan dengan pasukan Chelsea. Chelsea tu susah kau. Susah jugalah. Masih lagi ada jadual-jadual entah untuk mereka. So itulah video kali ini, EPL review. Dan minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.